Penyebaran wabak COVID-19 yang meluas di seluruh dunia telah mengubah hidup kita dalam pelbagai aspek, terutamanya dalam faktor kesihatan, sosial, kewangan dan ekonomi. Coronavirus atau COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. COVID-19 menyerang manusia dalam cara yang berbeza. Wabak pandemik COVID-19 telah menyerang negara kita bermula awal tahun 2020. Kes positif pertama ialah pada Januari 2020 iaitu apabila Kementerian Kesihatan Malaysia menerima laporan 3 kes dijangkiti wabak ini. Peningkatan kes positif memaksakan kerajaan Malaysia untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Simptom-simptom virus ini adalah seperti demam, batuk kering dan keletihan. Bagi warga emas, kanak-kanak dan penghidap penyakit kritikal seperti masalah jantung, diabetes, masalah pernafasan yang kronik dan kanser adalah berisiko tinggi untuk terkena jangkitan. Simptom serius adalah seperti sukar bernafas atau nafas pendek, sakit dada atau terasa tertekan di bahagian dada dan pergerakan yang terhad. COVID-19 berjangkit melalui transmisi zarah pernafasan manusia dan sentuhan. Apabila berada dalam jarak yang dekat dengan pesakit yang mempunyai simptom, transmisi zarah akan mudah berlaku apabila mulut dan hidung mereka terdedah. Transmisi zarah juga akan mudah berlaku di kawasan sekeliling pesakit. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi impak besar terhadap ekonomi. Bukan sahaja di Malaysia, malahan memberi kesan kepada kelumpuhan ekonomi dunia. Hampir semua negara pada ketika itu mengalami kemelesetan ekonomi kesan daripada pelaksanaan perintah berkurung iaitu lockdown yang dibuat sebelum ini menyebabkan banyak sektor-sektor ekonomi tergendala ataupun terhenti. Menurut Malaysian Industrial Development Finance (MIDF), Amanah Investment Bank Berhad, ekspor Malaysia telah susut sebanyak 25.5% daripada tahun ke tahun pada Mei 2020 kepada paras terendah daripada 11 tahun yang sebelumnya. Penurunan yang ketara ini berlaku sejak Mei 2019 kesan daripada pandemik COVID-19 secara berterusan dan memberi kesan kepada ekonomi yang bergantung kepada ekspor. Bank pelaburan itu juga turut menyatakan bahawa prestasi tersebut adalah sejajar ataupun selaras dengan negara-negara jiran seperti negara Indonesia dan Thailand yang turut mengalami penurunan sebanyak 20% daripada tahun ke tahun bagi ekspor masing-masing. Namun begitu, bukan sahaja ekspor, malahan pandemik ini juga turut memberi kesan yang mendalam kepada import di Malaysia. Menurut MIDF, import Malaysia susut sebanyak 30.4% daripada tahun ke tahun. Penyusutan terbesar berlaku sejak Januari 2009. Ekspor ke negara-negara utama seperti Amerika Syarikat, Jepun, rantau Asian dan lain-lain juga turut mengalami penyusutan. Kesan kemunculan COVID-19 ini juga turut menjadi risiko utama bagi pengaliran perdagangan global. Hal ini kerana ianya menjejaskan penawaran dan permintaan barang. Hal ini termasuk dengan Malaysia khususnya dengan hampir 2 bulan telah melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP yang telah mengganggu pengeluaran barang dan ekspor. Ekspor produk-produk utama juga turut mengalami penurunan. Sebagai contoh, sektor pelembungan seperti petroleum mentah telah menunjukkan rekod penurunan yang paling ketara. Selain itu, sektor elektrik dan elektronik yang menjadi bahagian terbesar daripada jumlah ekspor turut menunjukkan prestasi yang negatif. Hal yang demikian kerana kurangnya keperluan barang-barang tersebut disebabkan oleh pandemik COVID-19.
Penghasilan barang-barang seperti berikut juga kurang disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja di kilang sewaktu pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan. Oleh hal yang demikian, jelaslah di sini bahawa pandemik COVID-19 ini memberikan impak yang besar terhadap pendapatan negara. Namun begitu, bagaimana pula dengan sektor penerbangan? Gelombang COVID-19 telah menyukarkan lagi prospek untuk perjalanan udara kembali beroperasi yang mana banyak negara telah menyekat aktiviti penerbangan atas faktor keselamatan agar tidak tersebarnya virus berbahaya itu. Hal ini demikian telah menyebabkan syarikat-syarikat penerbangan mendapat kerugian yang sangat besar kerana tidak ramai yang ingin melancong ke luar negara. Tambahan pula, beberapa negara yang telah menyekat rakyatnya untuk keluar masuk negara dan juga pembatalan penerbangan sehingga banyak syarikat penerbangan yang muflis. Menurut Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa IATA, syarikat-syarikat penerbangan global dijangka kerugian sehingga $84.3 bilion pada tahun 2020. Perkara ini juga secara tidak langsung memberi kesan yang sangat besar kepada pekerja-pekerja syarikat penerbangan terutama juruterbang, pramugari serta pramugara kerana terpaksa dibuang kerja ekoran kerugian syarikat penerbangan yang juga tidak mampu untuk membayar gaji-gaji pekerja. Tamsilnya, syarikat penerbangan Air Asia yang menamatkan perkhidmatan lebih 10% daripada 24,000 kaki tangan. Jika kita lihat, ramai pekerja syarikat penerbangan yang kehilangan pekerja terpaksa mencari pekerjaan yang lain demi menyara keluarga. Ada yang memilih untuk menjadi penghantar makanan, penjual makanan dan bermacam lagi. Saya pasti perkara ini tidak mudah bagi seseorang yang terkesan. Namun, kerajaan bertindak menyalurkan bantuan dengan membantu orang berinsurans yang telah kehilangan pekerjaan. Walau bagaimanapun, krisis dunia penerbangan semasa pandemik COVID-19 dianggap sebagai krisis yang paling dahsyat dalam sejarah penerbangan. Baiklah, saya akan beri ruang kepada Akilah untuk menerangkan secara lanjut tentang implikasi penularan COVID-19 terhadap sektor pekerjaan. Pandemik COVID-19 telah banyak memberikan kesan kepada ekonomi negara Malaysia, terutamanya dalam sektor pekerjaan dan kadar pengangguran juga telah meningkat. Peningkatan kes positif COVID-19 negara kita telah memaksakan pihak kerajaan Malaysia untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP). Hal ini menyebabkan kegiatan ekonomi ditutup untuk mengekang penyebaran wabak COVID-19. Aktiviti rentas negeri dan perhimpunan ramai juga tidak dibenarkan. Pasca Perintah Kawalan Pergerakan 1.0 telah menyebabkan banyak syarikat mengalami kerugian dan terpaksa gulung tikar, seterusnya memaksa syarikat memberhentikan pekerja untuk menjimatkan kos operasi. Sementara itu, mereka yang bekerja sendiri seperti berniaga pasar malam, freelancer dan peniaga catering juga terkesan kerana tidak dapat membuka gerai dan kurang permintaan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini dilakukan akibat daripada penularan COVID-19 yang menular. Berdasarkan Statistic of Labour Force in Malaysia, Mac 2020 bermula 18 Mac 2020 telah menyaksikan jumlah penganggur pada bulan Mac 2020 meningkat sebanyak 17.1% kepada 610,500 orang berbanding Mac 2019. Kadar pengangguran pada bulan Mac 2020 sahaja telah meningkat kepada 3.9% berbanding 3.3% yang direkod pada Februari 2020. Merujuk kepada Rajah 3, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso turut melaporkan kehilangan pekerja meningkat 42% tahun ke tahun pada Q1
2020. Kesan daripada COVID-19 telah menyebabkan banyak perniagaan mengalami penurunan permintaan, iaitu sebanyak 37% atau tidak dapat beroperasi seperti biasa, iaitu sebanyak 42%. Sektor industri yang paling terkesan dari segi perberhentian ialah industri berkaitan pelancongan dan pembuatan. Kedua-dua industri ini adalah yang paling terjejas yang menyaksikan kejatuhan permintaan terutamanya dalam tempoh 2 minggu terakhir bulan Mac, iaitu sewaktu PKP bermula dilaksanakan. Sektor berkaitan pelancongan membabitkan 39% dan pembuatan melibatkan 23% daripada keseluruhan kehilangan pekerjaan yang direkod pada bulan Mac 2020. Namun, pihak kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dalam membangunkan sektor pekerjaan ini dengan melakukan kerja dari rumah. Bekerja dari rumah atau dikenali sebagai work from home (WFH) mula menjadi trend untuk tempoh jangka panjang sejak awal 2020, walaupun pada awalnya ia turut mencetuskan kejutan budaya terhadap perusahaan tradisional. Tanpa sedar, pandemik COVID-19 telah membuktikan model kerja hybrid bukan perkara mustahil untuk kebanyakan sektor sebelum ini yang memerlukan kehadiran pekerja di pejabat. Pandemik COVID-19 juga memberikan impak yang mendalam terhadap sektor perhotelan. Sebagai contoh, industri perhotelan di Malaysia dianggarkan kehilangan pendapatan lebih 11.5 bilion sejak tahun 2020 berikutan sekatan pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Sebanyak 120 hotel di seluruh negara terpaksa menutup perniagaan mereka secara sementara ataupun sepenuhnya berikutan gelombang wabak COVID-19 yang semakin menular dengan teruk pada ketika itu. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Persatuan Hotel Malaysia (MAH), Yap Lip Seng berkata, industri perhotelan telah kehilangan pendapatan sekurang-kurangnya 6.5 bilion sepanjang tahun 2020. Kesan daripada PKP dan larangan berentas negeri secara berpanjangan telah menyebabkan hotel kekurangan pelanggan selain turut kehilangan punca pendapatan apabila tiadanya kunjungan bagi mengadakan majlis-majlis seperti konvensyen, mesyuarat, majlis makan malam dan lain-lain. Keadaan yang tidak menentu seperti sambungan tempoh PKP menyebabkan hotel menerima pembatalan tempahan secara berkala. Namun begitu, kebanyakan hotel masih berusaha untuk kekal beroperasi dengan pekerja sedia ada, namun mereka juga tidak mampu untuk menanggung kos operasi termasuk sumber manusia. Kekurangan pendapatan ini mengakibatkan hotel terpaksa mengambil langkah bagi mengurangkan kos dan kesannya adalah kepada pekerja-pekerja. Berdasarkan tinjauan MAH pada 2020, hampir 28% hotel mengurangkan pekerja lebih daripada separuh, manakala 51% melaksanakan pembuangan pekerja. Perkara ini amatlah membimbangkan kerana kita kehilangan tenaga kerja berkemahiran dan menimbulkan persoalan lebih besar. Bagaimana industri akan pulih apabila tiba masanya? Selain itu, syarikat perhotelan juga masih menanggung kos elektrik dan bayaran kos berkanun seperti kumpulan wang simpanan pekerja serta cukai pendapatan. Tambahan lagi, pemain industri juga turut dibebani dengan pelbagai cukai termasuk perkhidmatan dan pelancongan, hotel, bandar serta warisan. Oleh itu, kerajaan mestilah menyediakan perancangan dengan fasa pembukaan secara berperingkat dan teliti berdasarkan pelan pemulihan negara agar sektor perhotelan ini boleh bangkit dan beroperasi seperti sedia kala. Persoalannya, apakah pula implikasi COVID-19 terhadap sektor pelancongan? Selain implikasi COVID-19 kepada sektor penerbangan yang saya perkatakan tadi, ia juga berkait rapat dan memberi kesan kepada sektor pelancongan. Sebelum penularan COVID-19 berlaku,
sektor pelancongan telah menyumbang sebanyak 86.14 bilion ringgit Malaysia iaitu sebanyak 13.3% kepada KDNK negara melalui 26.1 juta pelawat antarabangsa yang masuk ke negara ini. Statistik tersebut membuktikan bahawa sektor pelancongan adalah industri yang banyak menyumbang kepada negara. Namun disebabkan oleh pandemik COVID-19, berlakunya penurunan kepada keluaran dalam negara kasar. Dalam pada itu, sektor pelancongan adalah di antara industri yang terkesan akibat kehadiran COVID-19 setelah pengumuman Perintah Pergerakan Perjalanan iaitu PKP oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Di samping itu, pelaksanaan PKP dan penutupan sempadan telah menyebabkan terhentinya pergerakan pelancong domestik maupun pelancong antarabangsa. Kempen Tahun Melawat 2020 yang dirancang juga terpaksa dibatalkan. Lain daripada itu, tempat-tempat pelancongan yang sering dikunjungi oleh pelancong tidak lagi dipenuhi dengan pelancong asing. Bukan sahaja pelancong asing berkurangan, malah pelancong daripada masyarakat tempatan juga berkurangan. Berikut dengan masalah yang dihadapi, langkah awal dimulakan oleh kerajaan iaitu menghulurkan pelbagai bantuan dan insentif bagi meringankan beban penggiat industri ini secara khusus. Antara insentif yang diambil ialah bantuan tunai, skim pembiayaan mudah, program subsidi upah agar majikan tidak memberhentikan pekerja dan pelaksanaan moratorium untuk pelbagai jenis pinjaman. Sedikit banyak, insentif yang dilaksanakan oleh kerajaan ini dapat membantu industri pelancongan membangun semula. Baiklah, itu merupakan implikasi COVID-19 terhadap ekonomi bagi sektor pelancongan. Seterusnya, bagaimana pula dengan sektor pertanian? Malaysia turut terkesan dengan pandemik COVID-19 yang telah memperlahankan aktiviti sektor ekonomi serta menjejaskan tahap kesihatan masyarakat. PKP yang diperkenalkan oleh kerajaan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 telah membantukan aktiviti pertanian. Sektor pertanian merupakan tulang belakang industri makanan negara termasuk pertanian padi di mana ia membekalkan sumber makanan kepada penduduk. Walaupun Malaysia tidak mempunyai masalah kebeluran, namun isu kelaparan dalam golongan berpendapatan rendah menjadi isu pertama. Kerajaan di bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna telah mewujudkan food bank bagi golongan berpendapatan rendah untuk memastikan bekalan makanan terjamin dan seterusnya mengurangkan kos sara diri mereka. Hal ini adalah ekoran dari pengisytiharan PKP di seluruh negara bermula pada 18 Mac 2020 hingga Jun 2021 di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998 dan Akta Polis 1967. PKP di seluruh negara merupakan inisiatif yang dilaksanakan bagi mengekang penularan wabak. Namun, ia telah menjejaskan bekalan makanan yang mencukupi, terutamanya masyarakat yang mula membeli keperluan makanan melebihi keperluan. Kerajaan telah memandang serius terhadap isu jaminan bekalan makanan semasa pandemik COVID-19. Sehubungan dengan itu, sektor pertanian ini perlu dilindungi bagi memastikan penduduk mempunyai bekalan makanan yang mencukupi serta menjaga kebajikan golongan yang berpendapatan rendah. Pandemik COVID-19 ini telah dijadikan sebagai peringatan awal untuk membuat perancangan yang lebih sistematik dari segi jaminan bekalan makanan kerana penularan wabak COVID-19 ini mampu memberi ancaman terhadap rangkaian bekalan makanan negara. India merupakan pembeli terbesar minyak sawit daripada Malaysia. Peningkatan semula jangkitan COVID-19 ini
telah menjejaskan proses ekspor minyak sawit ke India. Hal ini berikutan kekurangan permintaan di samping proses pengeluaran minyak sawit yang rendah. Kemerosotan ekspor ke India adalah mengejutkan memandangkan negara itu telah mengurangkan duty import terhadap produk minyak sawit. Permintaan yang kurang terhadap minyak sawit ini dipercayai disebabkan oleh harga yang tinggi, kurangnya acara ataupun majlis dan gangguan yang terdapat dalam perniagaan hotel, restoran dan lain-lain. Menurut NIDF, pengeluaran yang rendah pula adalah disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja dan peraturan operasi standard SOP yang ketat. Kekurangan buruh juga telah menyebabkan berlakunya penangguhan aktiviti menuai yang telah memberi kesan kepada kualiti buah tersebut. Selain itu, negara India merupakan negara yang mempunyai kuasa besar dalam ekonomi dunia yang menjana dagangan global dan secara langsung menyemarakkan pertumbuhan ekonomi rakan-rakan dagangannya. Negara India adalah negara pengeluar beras yang kedua terbesar di dunia. Hal ini demikian kerana 1/4 tanah pertanian di India ditanam dengan padi dan output tahunannya hampir 74 juta tan. Justru itu, Malaysia mengimport beras daripada salah satu negara yang mengeksport beras, iaitu negara India untuk menambah bekalan beras di Malaysia. Dalam pada itu, semasa penularan COVID-19, harga beras yang diimport dari India telah meningkat kerana situasi semasa yang memerlukan mereka untuk menyimpan bekalan yang banyak bagi kegunaan negara sendiri. Disebabkan itulah harga beras meningkat secara mendadak. Baiklah, seterusnya, hubungan diplomatik Malaysia dan China yang terjalin sejak tahun 1974 telah banyak membangunkan ekonomi kedua-dua negara, terutamanya Malaysia, sama ada daripada aspek pelaburan langsung asing, nilai perdagangan dan kedatangan pelancong ke negara ini. China kekal menjadi negara utama yang menyumbang kepada pelaburan langsung asing di Malaysia untuk 3 tahun terakhir dengan nilai yang besar iaitu sebanyak RM15.3 bilion pada tahun 2019, RM18.1 bilion pada tahun 2020 dan RM16.6 bilion 2021 walaupun dunia berdepan dengan pandemik COVID-19. Dari sudut pandang perdagangan pula, China merupakan rakan dagang Malaysia yang terbesar selama 13 tahun berturut-turut bermula tahun 2009 hingga 2021. Namun begitu, walaupun mencatatkan jumlah perdagangan yang besar, nilai perdagangan China bukan sahaja mencatatkan penurunan pertumbuhan, bahkan mengalami pengucupan pada bulan-bulan tertentu, terutamanya sepanjang tahun 2022. Meskipun Malaysia mempunyai hubungan dagangan yang begitu besar dengan China, kerajaan perlu mengambil peluang dengan memaksimalkan China sebagai rakan dagang utama negara. Satu kredit kepada kerajaan terdahulu yang segera mempelbagaikan sumber dagangan bagi mengurangkan kesan apabila global supply chain terputus berikutan pelaksanaan dasar sifar COVID-19 oleh China. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia (DOSM), pertumbuhan perdagangan China mulai menurun bermula Februari 2022 sehinggalah mencapai pengucupan ekspor sebanyak 8.8% dan import sebanyak 10.6% bagi bulan November 2022. Ia berbeza dengan pertumbuhan perdagangan daripada negara-negara lain yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan konsisten. Sebagai penghias bicara akhir, Malaysia menghadapi musibah yang dahsyat pada tahun 2019 sehingga 2021, iaitu penularan COVID-19 yang menggemparkan satu dunia. Sejurus dengan itu, sudah terang lagi bersuluh, penularan COVID-19 telah memberi kesan yang mendalam terhadap ekonomi di seluruh dunia, termasuklah di Malaysia, khususnya dalam sektor
pelancongan, pertanian, perdagangan dan banyak lagi. Namun demikian, kerajaan Malaysia secara proaktif telah mengambil banyak inisiatif untuk merangsang dan meningkatkan ekonomi. Antaranya ialah program kebajikan produktif, menyediakan geran bantuan, bantuan tunai dan sebagainya. Oleh itu, seperti yang diperkatakan Saudari Afrina sebentar tadi, pandemik COVID-19 ini telah memberikan kesan yang mendalam kepada ekonomi di dunia, termasuklah di Malaysia. Menurut Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri yang ke-9, proses pemulihan ekonomi negara pasca pandemik telah berada pada momentum terbaik selepas beberapa langkah diambil telah menunjukkan hasil yang memberangsangkan. Langkah-langkah yang diambil telah mendorong keyakinan komuniti pelabur antarabangsa menyebabkan kemajuan ekonomi negara kekal teguh. Oleh hal yang demikian, semua pihak haruslah saling berganding bahu dalam memperkukuh sekaligus memajukan ekonomi negara supaya dapat mengurangkan kadar kemiskinan sekaligus mampu untuk bersaing dengan negara-negara maju yang lain.